والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kali kita mengangkatkan puji syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kurnia ini kita dapat bersama-sama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, saya asalnya cadang nak sambung kuliah hadis kita. Kita nak buat sedikit berkenaan dengan hadis da'if. Tetapi sebab ada permintaan untuk kita sambung sedikit kuliah kita yang lepas, kerana kuliah ini dia berpunca daripada soalan. Orang tanya berkenaan dengan perkara yang membatalkan iman. Dan kita di sini dalam bentuk kuliah ini, saya secara peribadi, saya yang da'if ini saya tak suka bila tanya soalan kita jawab from the top of our head, kan? Kita nak kita jawab dengan reference, dan ada benda yang kita tak pasti, kita buat reference dan kita bincang dalam bentuk yang lebih berhati-hati. Jadi pada kuliah yang lepas, tujuan saya itu sebab ada beberapa orang nak balik, saya lebih menumpukan kepada aspek-aspek dalam menentukan, dan yang bukan menentukan tapi aspek-aspek yang kita ambil kira dalam menilai keimanan atau keislaman seseorang. Banyak aspek yang kita sebutkan. Jadi 10 perkara yang membatalkan iman ini seperti mana yang digariskan di dalam buklet ini, yang ada sebahagian dah dapat lah. Saya ingat ada banyak lagi dalam kereta. Ada 3, tapi insyaAllah saya boleh dapatkan lagi lah. Saya rasa kalau dalam 10 lagi insyaAllah boleh dapat lagi. Jadi pada minggu ini kita nak teliti sedikit berkenaan dengan 10 perkara yang membatalkan iman. Sebab pada kuliah yang lepas saya sebut sekali lagu saja. Dan insyaAllah saya akan menumpukan kepada aspek-aspek yang saya highlight dengan merah. Okay. Itu yang saya rasa lebih immediate, yang ada kaitan banyak dengan kita. Yang lain itu saya rasa satu ada pertindihan, dan juga yang lain, yang ke-10 tu saya rasa kurang sikit lah relevan insyaAllah dengan kita. Cuma kita dalam bentuk kuliah ni tuan-tuan dan puan, sebelum kita mula minggu ini, kita review balik apa yang kita sebut 2 minggu yang lepas. Di antara aspek-aspek penting di dalam menentukan, membicarakan berkenaan dengan beriman atau tidaknya seseorang individu. Dan individu yang kita sebut di sini adalah individu Muslim, yang pada asalnya mengaku dia Muslim, dan kita pun tahu dia Muslim asalnya. Macam mana kedudukannya bila ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, okay, ataupun ada berita-berita tentang dia yang kita dengar ataupun yang kita baca, apa perkara-perkara yang kita ambil kira untuk menentukan dia tu Islam atau tidak. Okay. Kita review sikitlah apa yang kita sebut. Agak-agak baru ingat, ada beberapa perkara, banyaklah beberapa perkara yang kita sebut. Ada saya gariskan 8 hari tu, tapi sebab tu saya tambah dalam kita bercakap ni, saya tambah ada beberapa perkara yang agak kecil lah kalau banding dengan 8 yang asal tu. Ada beberapa perkara yang saya tambah. Ada yang ingat? Ada beberapa perkara. Pertama sekali, kita ni menilai yang apa? Kita menilai yang sahih. Kalau yang saya rasa kita dah bincang panjang lebar, saya tak sebut apa minggu ni. Yang kedua, kita ni berhati-hati dalam perkara ini, kerana mengkafirkan seseorang membawa beberapa implikasi, dan kita sebut implikasi-implikasi itu. Ya. Salah satu implikasi yang paling besar, selain daripada dalam bentuk yang individu, ada kaitan dia dengan isteri dia dengan anak dia dengan mewarisi harta macam-macam, dan dalam bentuk yang paling besar adalah kerana hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jumhur para ulama berpendapat bahawa hukuman kepada orang yang murtad ni adalah hukumannya mati. Hukuman mati.
Okay. Man baddala dinahu faqtuluh. Berpandukan pada hadis itu, kebanyakan ulama berpendapat bahawa hukuman orang yang murtad ini, asalnya Islam, dia murtad, hukumannya adalah mati. Cuma kita sebut dah itu, dia ada proses-proses dia sebelum datang kepada hukuman mati itu. Sebab kita tahu Islam di dalam hukum hudud, hukumannya keras. Hukuman murtad keras. Hukuman minum arak keras. Hukuman mencuri keras. Hukuman apa lagi yang ada dalam hudud? Tuduh zina. Sebelum tuduh zina, hukuman zina itu sendiri memang berat. Kalau orang yang tak kahwin, bukan orang tak kahwin, orang yang belum merasai nikmat kahwin, hukuman dia macam mana? Orang yang dah merasai nikmat kahwin, hukuman dia macam mana? Berat. Jadi bila berat, proses untuk sampai kepada hukuman pun sangat teliti. Sangat teliti. Jadi saya sebutlah itu, kita sebutlah itu berkenaan dengan hukum hudud dalam bab zina, kan? Kena ada 4 orang saksi. Saksi pula orang beriman dan dia nampak pula penetration berlaku, kan? Kalau ada 3 orang, dia kata dia nampak penetration. Mai yang orang keempat, dia kata ish, Kadi tanya, dia kata saya tak tahu pasti, saya nampak ada 2 orang tak berpakaian atas katil. Tak jadi. Tak jadi. Dia mesti nampak perkara yang jelas, okay? Cuma dalam menyebut perkara itu, saya bukan nak tumpukan bab tu sangat. Cuma kadang-kadang kita baca di dalam internet ataupun kadang-kadang kita dengar orang buat kenyataan. Saya sebut benda ni sebab beberapa minggu ni dalam kuliah Jumaat kita buat berkenaan dengan imam-imam mazhab. Dan kalau kita baca, dan ini kita bincang di sini, kita sama-sama kongsi dulu. Bukan tujuan saya untuk mengatakan mana-mana pihak ataupun individu. Kita berkongsi bersama-sama ilmu ini supaya kita ada pemahaman yang betul berkenaan dengan agama ini. Bila kita belajar sedikit berkenaan dengan sejarah hidup imam-imam mazhab ini, kita tahu Imam Abu Hanifah, imam yang pertama, dia lahir bila? 80 Hijrah. Okay? Dia bermula 80 Hijrah. Okay? Dan imam yang terakhir dalam 4 orang tu, imam mana yang terakhir? Imam Ahmad Ibn Hanbal yang terakhir. Dan dia meninggal bila?